Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu PTM Sambungan Bangsa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah yang dihormati Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Profesor Dr. Zaidatul Bakhir, Timbalan Dekan, Penolong Dekan, pengurusi sekolah dan akademi, Timbalan pendaftar merangkap penyelaras program online Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Encik Airul Azmi Ishak, terima undangan yang dimuliakan Al-Fadhil Dr. Ustaz Muhammad Hambali Rashid, undangan tuan-tuan dan puan-puan staf Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan serta para tetamu, para penonton yang dapat mengikuti program kerohanian FSSH untuk siri yang ke-43 di pagi Khamis yang penuh barakah ini, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hambali untuk bersiaran di program siri ke-43 ini dengan tajuk sifat-sifat mulia kaum muslimin yang diangkat dan dihuraikan dari ayat 10 hingga 12 surah Al-Hujurat. InsyaAllah sama kita mendengar permulaan majlis dengan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hambali untuk membacakan dan ke majlis dengan surah Al-Hujurat ayat 10 hingga 12. Melengahkan masa, majlis saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hambali. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafi yang telah membacakan terlebih dahulu surah Al-Hujurat ayat 10 hingga 12. Dan kita terus mempersilakan qari undangan kita yang pertama, iaitu Tuan Haji Said Alwi bin Sulaiman. Silakan Tuan Haji Said. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Clear. Alhamdulillah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sedikit saja bacaan tadi bagus. Sedikit pembetulan tu. Okey, Ustaz. Dari segi hukum tajwid tu. Surah ayat yang ke-11 tu kan. Ha. Bi'salismul fusuq sebab dia jadi naqal. Naqal ni makna Oh, dia tak pindah. ada lam tu tak bunyi Ustaz. Dia asal huruf lam tu dia mati kan. Betul. Jadi selepas selepas hamzah wasal tu dia berbaris di bawah al-ismu. Jadi dia naqal, dia pindah baris hamzah wasal tu dia pindah kepada hukum lam yang mati jadi balismul fusuq. Balismul fusuq ba'dal iman. Oh, ni kat handphone lain pula. Dia memang dalam handphone dalam rasam tu dia tak ada, cuma dari segi hukum tajwid tu dia kita kena nakal di situ. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Salis. Salis bi'salismul fusuq. Oh, ni lain pula ayat dia kat sini. Dia alqab, lepas tu ada ni, lepas tu bi'sa ismu dia punya. Bi'salismul. Walaupun tak ada, tak tercatat dalam Al-Quran memang tidak tercatat, tapi dari segi hukum tajwid ni tu dia sebut naqal. Naqal di makna kita pindah. Adalah dia punya kaedah gitu. Okey, Ustaz. Jazakallah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Said Alwi. Dan kita teruskan silakan kepada qari undangan kita yang kedua, iaitu Al-Fadhil Encik Muhammad Yazid Budamin. Silakan Encik Yazid. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم.
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Yazid atas undangan bacaan qari yang kedua sebentar tadi. Dan kita terus persilakan qari undangan kita yang ketiga iaitu Fadil Muhammad Amir Hussein. Silakan Encik Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنامزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Encik Muhammad Amir atas undangan bacaan qari yang ketiga. Dan saya akan membacakan terjemahan surah Al-Hujurat ayat 10 hingga 12. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu, yakni yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak, yakni dari kaum lelaki, mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain. Yakni kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain. Yakni kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain. Dan janganlah pula kamu panggil-memanggil antara satu sama lain dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Yakni larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik. Maka amatlah buruknya sebutan nama fasik. Yakni kepada seseorang sesudah ia beriman. Dan ingatlah sesiapa yang tidak bertaubat, yakni daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, yakni supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Yakni demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Yakni oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Alhamdulillah. Demikian tadi terjemahan daripada ayat surah Al-Hujurat ayat 12 ayat 10 hingga 12. Dan untuk lebih menjelaskan maksud dan juga apa kata orang fadilat dan ilmu yang bakal kita ambil sebentar nanti dalam tajuk sifat-sifat mulia kaum muslimin, saya sekali lagi menyerahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hambali Rashid untuk menceritakan tajuk ini. Silakan Ustaz. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang berusaha Tuan Dekan, timbalan-timbalan Dekan, pengurusi-pengurusi sekolah, pimpinan-pimpinan fakulti, khususnya sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang kita baca pada pagi ini surah Hujurat ayat 10 hingga 12 dia menjelaskan tentang bagaimana akhlak kita sebagai seorang muslim, ya, bagaimana kehidupan kita sesama mukmin, ya, ada panduan daripada agama. Ya, hebatnya ukhuwah ataupun persaudaraan ini yang merupakan tuntutan agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maknanya hebatnya persaudaraan dalam Islam itu sehingga dia menjadi tuntutan agama. Dalam kalangan sesama kita yang sudah terjalin ukhuwah yang bagus, teruskan. Dalam masa yang sama, kalaulah ada masalah dalam hubungan persaudaraan, hubungan ukhuwah itu, kita kena perbaiki. Fa aslihu baina akhawaykum. Ya, kita kena perbaikilah kalau ada kebincangan di dalam hubungan persaudaraan tadi. Dan inilah sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Taala, di antara sifat dia, dia sangat menjaga hubungan persaudaraan, ukhuwah sesama kita. Ya, maknanya di dalam hubungan ukhuwah itu ada takwa. Takwa di dalam kita berkomunikasi sesama kita, jangan sampai ada nanti rakan-rakan kita yang tersentuh hati dia, yang terentak hati dia dengan cakap-cakap kita lah. Ya, jangan sampai ada yang berkecil hati. Mana begitu punya hebat sekali persaudaraan ataupun anjuran kepada persaudaraan ukhuwah yang dijelaskan oleh Islam. Kalau kita tengok ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, seperti mana dijelaskan tadi di dalam tafsir tadi. Ya, maknanya sesama kita ni jangan saling cemuh-mencemuh. Kemungkinan orang yang kita cemuh itu, orang yang kita persendakan itu lebih baik lagi daripada kita. Tak kiralah dalam kalangan orang lelaki ke, dalam kalangan orang perempuan ke, kita jangan saling cemuh-mencemuh antara sesama kita. Dan disebut juga jangan sesetengah kamu menyatakan keaiban sesetengah yang lain. Ya, jangan sampai kita menceritakan keaiban orang. Dalam kata-kata hukama, dia kata ada orang yang tidaklah hebat sangat, ya. Ada orang yang banyak kelemahan dan keaiban diri dia. Tetapi dia ni jenis manusia yang tidak suka nak menceritakan keaiban orang. Maka orang akan lupa keaiban diri dia. Walaupun dia ada kejelekan, ada keburukan, orang lupa. Sebab apa? Sebab dia di kalangan orang yang tidak suka nak ceritakan keaiban orang lain. Sebaliknya, ada orang yang hebat, yang perfect, yang sempurna. Tetapi dia ni jenis suka menceritakan keaiban orang lain. Awas, akan dicipta keaiban ke atas diri dia. Maknanya orang akan selongkar habis cari di mana keaiban diri dia. Jadi biarlah kita, ya, janganlah keaiban diri kita ni dibongkar oleh orang lain. Maknanya kita jangan membongkar, jangan menceritakan keaiban orang lain tadi. Termasuklah dalam hal ini kalau kita tengok ya ayat yang seterusnya, yang ke-12 tu, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan pula kita bersangka-sangka dengan sangkaan
dengan sangkaan yang jahat lah, dengan sangkaan yang buruk. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mencela, ya, mengumpatlah, menyatakan sesuatu yang kita katakan bila kita nyatakan sesuatu itu orang yang kalaulah dia bersama dengan kita dia tak suka. Itu disebut ghibah. Ya, ghibah ni termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Ya, yang disebut oleh Imam Nawawi, ya, dia kata ghibah itu menyebutkan keburukan ataupun kejelekan orang lain pada masa orang tersebut tidak bersama dengan kita. Dan kalaulah dia dengar apa yang kita ghibah itu, dah tentu dia akan marah kita, dia sudah tidak suka kepada kita. Ya. Jadi kita kena jagalah, malah kita tukarlah budaya kita, cara kita, daripada kita suka mengumpat, meribah orang lain, kita mendoakan kebaikan. Ini adalah amalan para salafus salih. Dia mendoakan orang lain, ya, daripada kita duk bercakap tentang keburukan orang, kita tukar kepada mendoakan kebaikan orang lain. Ya, seperti mana Nabi SAW bagi tahu kita, ya, Nabi kata doa seseorang Muslim itu untuk saudaranya secara berjauhan, maknanya saudara dia tidak mendengar doa dia. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Doa ni sangat mustajab. Dan inilah amalan para salafus salih, bila dia memerlukan berhajat kepada sesuatu, dia mendoakan orang lain. Sebab apa? Sebab pada waktu itu ada malaikat yang diutuskan oleh Allah Ta'ala mendoakan untuk kita, mengaminkan doa kita. Ya, amin. Malaikat kata, walaka bimislin. Bagi kamu seperti mana yang kamu doakan kepada saudaranya itu. Jadi kita doakan. Macam contohnya saya mendoakan Cik Mat Jaiz, ya Allah, permudahkanlah segala urusan sahabat. Amin ya Allah. Dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun. Tapi saya doa pada dia kan. Ya Allah, ringankanlah jodoh sahabat saya ni. Ya Allah. Kan? Siapa tu? Bukan saya kan? Bukan saya kan yang jodoh tu? Boleh jugalah. Amin ya Allah. Bukan sahaja Cik Mat Jaiz akan amin, malaikat akan amin. Amin. Dia kata. Walaka bimisil. Maknanya Allah Ta'ala akan kabulkan seperti mana yang kita doakan untuk saudara kita. Masya Allah. Ya? Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bagaimana pula dalam keadaan kita yang dicela? Tadi kita duk kira jangan kita mencela orang. Bagaimana pula kalau orang mencela kita? Di sini untungnya kita. Sebab apa? Sebab kita dapat pahala. Sebab nak harap pahala lain tak ada. Kan? Nak harap pahala puasa sunat pun tak berapa nak rajin. Nak harap puasa bangun solat tahajud pun jarang-jarang sekali. Jadi pahala yang mudahnya bila orang mencela kita, orang orang mengumpat kita, jadi kita dapat pahala free. Respon daripada Imam Hasan Al-Basri ketika mana dia tahulah orang mengumpat dia, dia pergi jumpa orang yang mengumpat dia tu, orang yang mencela dia tu. Dia pergi jumpa orang yang mencela dia, malah dia bawa pula kepada orang yang mencela umpat tadi semangkuk buah tamar. Dia bawa semangkuk buah tamar, dia kata, balaghani annaka ahdaitani min hasanat. Aku dengar kata hang duk bagi kepada aku banyak kebaikan-kebaikan. Kan? Jazakallahu khairan katsira lah. Itu kebiasaan lah bila kita ucap terima kasih. Ya, adab kita ucap terima kasih kepada sahabat kita, kita sebut jazakallahu khairan katsira. Jazakallahu khairan katsira pasal apa? Pasal kamu telah memberikan kepada aku hasanat. Hasanat ni kebaikan-kebaikan yang banyak. Malah Imam Hasan Al-Basri kata pula, fa'azurni. Maafkan aku ya. Pasal apa maafkan aku? Ya, maafkan aku kerana hak aku bagi ni sikit sangat. Tidak setimpal dengan
yang kamu telah berikan kepada aku. Tengok kan? Rupanya ya, bila kita mencela seseorang itu, kita seolah-olah bagi pahala pula dekat dia kan. Jadi Imam Hasan Al-Basri kata, ya, aku minta maaf lah, yang aku bagi dekat kamu ni hanya semangkuk kurma ataupun sebakul kurma, sedangkan yang kau bagi dekat aku ni begitu banyak sekali. Muslimin muslimat yang dikasih sekalian, kita tengok ayat yang seterusnya ya. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun. Prasangka ini, syak wasangka ni, dia merupakan satu dosa. Ya. Baru sangka-sangka, kita menyangka-nyangka, kita meletakkan satu prasangkaan buruk. Saya mengambil syair daripada kitab lama. Boleh sama-sama kita dengar. Daripada kitab apa nama okey, tak apalah. Dia kata wa innama yansha'u min khubsin niyati wa su'is sarirah. Dia kata apa? Dia kata buruk sangka itu timbul dari jeleknya niat dan jeleknya hati. Iza safi'alul mar'i sa'at zununuhu. Jika perilaku seseorang itu jelek, maka jeleklah pula prasangkanya. Wa sadaqa ma ya'taduhu min tawahhumi. Dia membenarkan angan-angan yang terlintas dalam fikiran. Jadi prasangka ni bukan sesuatu yang bersifat konkret pun. Dia hanya bermain-main, berlegak-legak pada pemikiran, dan akhirnya dia percaya pada prasangka tadi. Lalu apa jadi? Wa'ada muhibbihi biqauli udatihi. Dan dia memusuhi orang yang menyintainya. Kerana apa? Kerana dia mendengar kata-kata musuhnya. Prasangka ni menyebabkan kadang-kadang kita memusuhi orang yang sayang kepada kita. Orang tu dia sayang kepada kita. Dia jaga kita. Tiba-tiba kerana prasangka menyebabkan kita memusuhi orang yang menyintai kita. Kerana apa? Kerana kita mendengar perkataan daripada orang lain. Apalagi daripada musuhnya. Wa asbaha fi lailin minasyikki muzlim. Dan berada dalam keraguan, laksana malam yang gelap gelita. Jadi dia bermain-main dengan keraguan tadi. Tanaha anil khabihi wala turidhu. Kalaulah kita duduk dalam suasana itu, ada orang yang berprasangka, ada orang yang ribah kita, dia kata, tanaha anil khabih, tinggalkan orang yang buruk perangainya itu, wala turidhu, tak sah duk balas lah, tak sah duk ambil peduli lah. Dalam situasi bila kita berhadapan dengan kata-kata jelek, kata-kata umpat keji kepada kita, kita tinggalkan orang yang meribah kita tadi, tak payahlah kita balas. Sebab apa? Waman aulaitahu husnan fasidhu. Ramai lagi orang lain yang baik dengan kita, ya, terhadap siapa sahaja yang engkau boleh berbuat baik, maka tambahkan kebaikan itu. Kepada siapa yang kamu rasa dia baik dengan kamu, baik, tambahkan kebaikan tu. Kepada siapa yang kamu rasa dia duk umpat celah kamu sehingga menyebabkan kamu rasa susah hati dan sebagainya, tinggalkan dia. Itu pedomanlah yang diberikan oleh tok-tok guru kita dalam kitab-kitab lama. Ya, yang saya bawa pada pagi ini berdasarkan kepada ayat yang kita baca tadi, surah Al-Hujurat ayat 10 hingga ayat 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah, satu perkongsian yang sangat menarik yang telah pun disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hambali pada pagi ini. Sangat ringkas tetapi padat dengan isinya, dengan hikmahnya yang harus kita sadar, yang harus kita prihatinkan untuk membentuk diri kita dalam erti kata menyantuni saudara-saudara se-Islam yang lain dengan sangkaan yang baik, kerana satu tuntutan untuk kita menyangka baik dengan contoh-contoh yang telah diberi. Kalau ada soalan, kita buka sekejap untuk soalan. Kalau kita lihat kepada kepada chat di website ini, tak ada soalan. Dan kalau kita tengok di
Facebook juga nampaknya tak ada soalan Ustaz. Namun begitu jangan lupa untuk mendaftarkan kehadiran anda di link yang telah pun disediakan di Facebook. Cik Aziz dah sediakan belum link kehadiran? InsyaAllah. Ustaz hari ini sangat ringkas, namun begitu padat dengan isi kandungannya dengan betul kupasan surah Al-Hujurat ayat 10 hingga 12 menyatakan persaudaraan antara seseorang Muslim itu dan untuk menjaga keaiban orang lain dan juga menjaga keaiban diri sendiri. Okey, link telah pun dikeluarkan di Facebook, jadi tuan-tuan bolehlah mendaftarkan kehadiran tuan-tuan di Facebook. Semoga maklumat ilmu yang diperkongsikan pada hari ini sangat bermanfaat, sangat jelas kepada kita. Terjemahan surah ayat itu pun tadi jelas maksudnya. Tak susah untuk difahami bagaimana kita untuk membentuk diri kita sebagai seorang Muslim yang baik, saling bersaudara, saling menyangka baik dan ibarat pantun orang tua-tua lah Ustaz. Ya. Jangan ditepuk air di dulang, nanti mercik ke muka sendiri. Jangan dibuka aibnya orang, nanti terbuka aib sendiri. Itulah antara hikmah daripada ilmu kita pada pagi ini. Sekali lagi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ambali yang telah sudi berkongsi ilmu dalam program perharian. Assalamualaikum Encik Jaiz. Assalamualaikum. Saya. Maaf, saya ada satu soalan. Boleh, silakan. Dan saya Boleh. rasa bagus ni untuk mendidik diri kita supaya menjadi lebih baik. Ustaz, Assalamualaikum. Ya. Saya Siti Rokia. Salam. Sekiranya terlintas, ialah syaitan ni sentiasa berusaha untuk menyelewengkan manusia daripada jalan yang sebenarnya. Jadi apakah langkah-langkah yang kita boleh buat untuk menghalang terjadinya sangka buruk tu? Jazakallah khairan. Itu yang Imam Nawawi kata sangka buruk, mencela ni dah jadi perkara yang orang kata yang macam penyakit. Allah. Wallahu alam, kita tukarlah cara kita daripada kita bersangka buruk, kita bersangka baik. Daripada kita bersangka buruk tadi, kita mendoakan kebaikan untuk sahabat-sahabat kita. Sebab ini tips yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya doa kita mudah diterima. Kenapa doa kita mudah diterima? Sebab ada malaikat yang diutuskan oleh Allah Taala mengaminkan doa kita. Lagi kita tak suka pada seorang itu, lagi kita doakan kebaikan untuk dia. Sebab itu sangat mustajab ke atas diri kita sendiri. Ya, sebab apa? Amin, malaikat kata. Ya. Jadi orang kata doa malaikat ni nak banding dengan doa kita. Ya, malaikat yang suci, yang bersih, yang sentiasa bertasbih kepada Allah Taala, kalau dia mendoakan kita ni dah tentu kebarangkalian yang besar. Doa tu akan diterima oleh Allah Taala. Ya. Dan lagi kita bimbang takut nanti kita ni amalan kita sudahlah ciput kan, sudahlah sikit, kemudian kita bagi pula pahala kita kepada orang lain. Itu yang Nabi sifatkan sebagai golongan yang muflis. Atadrunal muflis. Nabi tanya sahabat-sahabat, tahu tak apa dia muflis itu? Muflis itu macam itulah maknanya, bila kita menyakiti orang, kita menzalimi orang kan. Dalam arti kata kita seolah-olah memberi hasanat kepada orang lain, kita memberi kebaikan kepada orang lain. Jadi kalau kita faham begitu, rugilah kita duk sembahyang tungin terbalik dengan sedekah kita, dengan solat kita, dengan dengan macam-macam lah amalan kebaikan, tiba-tiba kita nak bagi ke orang. Macam kita bawa pahala tu untuk bertemu Allah Taala, karung pahala kita tadi telah bocor disebabkan kita mengumpat keji orang lain, kita mencela dan kita berprasangka buruk kepada orang lain. Wallahu alam. Alhamdulillah, terima kasih Puan Siti Rokia. Semoga dengan penjelasan Ustaz itu menjawab pada pertanyaan bagaimana kita ingin mengatasi masalah sangka buruk terhadap orang lain. Mudah-mudahan jadi panduan kita semua. Kalau ada soalan lain, dibuka. Saya ada rentetan daripada jawapan Ustaz tu. Ini berkaitan dengan memperbaiki diri kita dan juga memperbaiki diri orang lain yang di bawah
jagaan kita. Kan kita ni ada banyak mas'uliat, tanggungjawab. Sekiranya contohnya ada anak buah kita ataupun anak-anak kita ataupun ahli kumpulan kita yang kita rasakan mempunyai sifat yang tak baik. Pada hemat saya, tak bolehlah dipejamkan mata dan biarkan, oh tak apalah itu sangka buruk, kita sangka baik. Dan akhirnya orang itu tidak berubahlah, walhal rakan-rakan dan ketua yang menjadi mas'ul dalam apa-apa kumpulan tu bertanggungjawab dan mempunyai peranan untuk memperbaiki ahli. Jadi macam mana nak membezakan sangka buruk dengan satu poin yang kita rasa orang itu perlu perbaiki, dan kita nampak contohnya ketua organisasi ataupun ketua kumpulan, ketua usrah ke dan sebagainya. Jazakallah khairan Ustaz dan Cik Jais. Ya, Silakan Ustaz. betul lah tu. Cuma kadang-kadang cara kita lah nak memperbaiki, nak mengislah kelemahan-kelemahan yang ada itu, kadang-kadang boleh menyebabkan benda lain pula berlaku. Kita nak tegur orang, ada kaedahnya pun dijadikan oleh Islam juga. Ada caranya kita nak memperbaiki kelemahan orang lain. Seboleh mungkin kita jangan dedahkan kepada kepada kelompok yang ramai. Ini yang kadang-kadang berlaku dalam kalangan kita lah. Kita cuba untuk memperbaiki orang lain dalam keadaan sebenarnya semakin rosak. Semakin rosak tu kenapa? Kerana kaedah yang kita gunakan itu pula tidak bertepatan dengan akhlak Islam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Bali. Terima kasih Puan Siti Rukiah kerana bertanya. Mudah-mudahan soalan itu dijawab. Dan kita buka sekejap lagi untuk soalan yang terakhir mungkin kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni saya Baizal daripada UTM KL. Okey. Oh, Baizal. Ya saya. Ada nak tanya, minta pandangan Ustaz lah. Pasal kita ada barang tu ambil. Tak jawab daftar. Pasal satu part mencemuh, lepas tu mencari aib. Kita saya rasa kita maklum pasal benda ni. Tapi bila kita terlibat dalam isu-isu macam terlibat dalam pergerakan politik contoh, jadi benda tu hilang. Kita suka mencemuh sesama parti politik, cari aib apa semua. Jadi benda tu jadi, sebab saya pasti semua orang faham benda ni, maknanya maklum tentang benda ni. Tapi bila melibatkan suatu perkara, benda ni jadi diketepikan. Jadi minta pandangan Ustaz untuk pentasuk politiknya apa nasihat Ustaz untuk mereka. Ialah berdasarkan kepada ayat kita baca tadi kan, kita masing-masing ialah dalam perjalanan kita ni kadang-kadang kita terjatuh landasan tersasar, kita balik semula lah, kita perbaiki balik lah. Sebab tu pentingnya kita mengadakan program seumpama ini supaya kita dapat tune balik kehidupan kita ni supaya selari dengan kehendak agama. Kita tak naklah kita ni duduk saf depan sekali dalam solat. Kita lah orang yang paling bangun pagi untuk solat tahajud. Dalam masa yang sama kita mengabaikan aspek-aspek yang lain. Termasuk dalam kita katakan yang disebut tadi, mencela, mengumpat keji dan sebagainya. Ini pun masalah juga. Ialah kita di kalangan kita yang mungkin ada sedikit keinsafan, kesedaran tu, kita perbaiki diri kita dululah. Dalam masa yang sama kita harap benda ni akan akan terubatlah. Ummah kita sekarang ni sedang dijangkiti oleh wabak penyakit yang sangat sakit, yang sangat hebat. Jadi kena adalah perawatnya untuk mengubati sikit-sikit lah. Jangan pula sampai perawat itu perlu diubati. Para asatizah khususnya kan, yang akan menjadi perawat kepada ummah pun kadang-kadang terjebak dengan diwabaki oleh penyakit-penyakit ni. Jadi itu yang kadang-kadang menambah parah lagi masyarakat kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penerangan yang telah pun diberikan berkaitan dengan isu yang ditanya oleh saudara Baizal sebentar tadi, melibatkan politik. Dalam hal ini memang
kita tak nafikan bila cerita tentang politik macam-macam aib yang dikeluarkan, tapi peranan kita sebagai rakyat mendoakanlah yang terbaik agar pemimpin-pemimpin politik di atas sana menyedari satu tindakan yang sewajarnya mengikut landasan Al-Quran dan Sunnah. Baiklah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan apa yang telah diperkongsikan. Ada lagi pertanyaan? Rasanya tak ada dah Ustaz. Rasanya tak ada, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hambali, kepada semua yang hadir, para penonton yang sudi mengikuti program kita pada pagi ini dalam meneruskan kembara ilmu sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit untuk kita sama menghimpun pengetahuan, ilmu dan manfaat bersama untuk kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Semoga menjadi pakaian amalan kita zahir dan batin, dan insyaAllah semoga kita dipertemukan di lain masa dan ketika dan meneruskan cabaran kehidupan di alam yang fana ini, kerana dalam kehidupan ini memang banyak kita memerlukan pandangan nasihat daripada para alim ulama supaya kita terus dapat membina keyakinan dan jati diri yang baik dan yang disukai ramai insyaAllah. Jadi terus saling mendoakan seperti mana yang Ustaz kata, untuk sama-sama kita saling mendoakan dari jauh dan dekat. Semoga doa kita dihimpun dan diangkat oleh malaikat ke langit untuk memberikan kesejahteraan kepada kita semua insyaAllah. Sekali lagi, semoga kita dipertemukan pada minggu hadapan insyaAllah dengan siri Quranian yang ke-44 yang berjudul Kisah Nabi Yaqub dan anak-anaknya, yang akan diangkat dari surah Al-Baqarah ayat 133 hingga 134 dan akan disampaikan oleh pembimbing kita Al-Fadhil Dr. Abdul Rahman bin Hamzah dari Akademi Tamadun Islam. Ya Jais. Saya? Jangan lupa Ustaz nak baca doa untuk. Oh, Masya Allah. Terima kasih. Saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Hambali untuk memimpin bacaan doa. Silakan Ustaz. Ustaz mute tu Ustaz, tak dengar. Ustaz. Oh, nasib baik. Saya baru nak cakap. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ihna bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna yawmal qiyamati fi zumratil iman. Wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك معصيتك بفضلك عمن سواك آمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal kalim. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diberkati dan dimakbulkan Allah. Baiklah, sekali lagi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hambali. Terima kasih atas perkongsian ilmu, atas segala manfaat hikmah yang diberikan kepada kita pada pagi ini, menjadi panduan supaya kita menjaga sesama kita, menjaga ikatan ukhuwah silaturahim dengan menutup aib orang lain, insya-Allah. Allah menutup aib kita. Jadi semoga dipertemukan di lain masa dan ketika pada minggu hadapan, insya-Allah, program Quranian ke-44. Jadi sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz.